keyword yang saya nak pakai ni, put the philosophy back into the doctorate of philosophy. Sebab lately kalau dalam bidang PhD ni, doctorate of philosophy, kadang-kadang kita ada nampak ada certain doctorate, kadang-kadang dalam kita jumpa dalam thesis dia, dia tak ada langsung sebut pasal filosofi. Apa itu filosofi, sedangkan dia enroll for Doctor of Philosophy. Sepatutnya kena adalah kan. So apa yang saya cuba bawa ni adalah macam mana untuk kita nak how to positioning our research filosofi itu ke dalam kita punya research. Filosofi ni satu benda yang sangat luas. Sangat luas. Kalau kita lain orang dia ada pembawaan yang masing-masing lah. Kalau bidang agama, filosofi agamawan, religious, filosofi dia ada kaitkan dengan ketuhanan. Kalau ahli filosofi yang berkaitan dengan politik, so dia punya filosofi pun berlainan. Mungkin kalau kita biasa dengar sosialism, Marxism. So itu semua adalah contoh-contoh filosofi yang dikembangkan dan di-apply dalam kehidupan. Cuma bagi kita, kita as a Muslim, kita adalah kita panggil sebagai framework. So framework kehidupan kita as a Muslim, sebagai orang Islam, framework kita apa? Islam lah. Rukun iman, rukun Islam. So itulah sebenarnya filosofi tu. Dalam Islam tu, itulah dia punya filosofi dia. Cuma dalam konteks yang kalau kita tengok filosofi ni dia terlalu luas, so macam mana kita nak mapkan dengan kita punya research, kan? Takkan semua filosofi ni kita kumpul masuk dalam kita punya research. Kalau nak buat macam tu, memang 3 tahun tak cukup lah, kan? Sebab, okay, next slide ni tunjukkan, ini adalah definition of filosofi itu, apa dia? So filosofi ni dia lebih kepada, kalau yang kita faham Yunani, Greek, dia berasal daripada Western punya ni lah, culture, di mana dia mewujudkan kaedah macam mana untuk kita berfikir secara kritikal. Sampai satu tahap filosofi yang paling tinggi adalah, contoh dia tentang questioning ataupun pertanyaan tentang kewujudan Tuhan tu. Macam mana alam ni terwujud? Kita dalam dunia ni macam mana? Apa dia punya reason dia? Reality dia apa? Kita ni sebenarnya asalnya daripada mana? Kan? So itu contoh-contoh persoalan ataupun problem statement daripada filosofi-filosofi yang berlainan. Okay? So yang paling jelas filosofi yang kita semua nak dia punya, untuk kita nak generalizekan, filosofi adalah love of wisdom. Maksudnya dalam apa-apa bidang pun yang kita cuba ceburi, dalam bidang politik ke, dalam bidang agama, dalam bidang sosial, dalam bidang, tak kisahlah apa-apa pun. So wisdom tu yang paling penting. Dalam istilah yang kita selalu dengar ni, hikmah lah. Bijak ni, orang bijak ni ramai. Tapi nak dapatkan orang yang hikmah, yang penuh dengan hikmah ni, full of wisdom ni, susah lah. Kan? Kadang-kadang kita tengok ada orang ni nampak bijak dah. Tapi bila dalam keadaan dia stres, kita tengok dia luahkan dia punya kemarahan macam orang yang tak ada knowledge, kan? Macam orang yang tak ada ilmu. Tapi kalau orang yang penuh dengan hikmah, dalam keadaan dia stres, dalam keadaan dia dalam keadaan genting macam mana pun, dia boleh kawal keadaan. Sebab kenapa? Itulah kita nak kaitkan dengan epistemologi dia, cara dia berfikir, kan? So map untuk filosofi ni, macam yang saya cakap tadi,
sangat luas. Ada banyak. And then epistemologi dia pun kadang-kadang ada setengah orang dia sebut benda ni adalah ontologi. Ada yang cakap pula tak, yang ni adalah dia punya epistemologi. Tak apa, itu tak ada masalah. Itu yang membezakan dia tu adalah kerangka pemikiran, framework pemikiran. So framework pemikiran ni ditentukan oleh jenis-jenis filosofi lah. Filosofi orang ni dia punya pegangan dia macam mana. Adakah dia ni lebih kepada kalau tengok dalam slide ni, dia ni lebih kepada tertumpu pada bidang agama, sains kan, lebih kepada sosial, politik. So masing-masing ni ada dia punya filosofi. Dan filosofi ni kita jangan rasa macam benda yang susah sangat nak faham. Filosofi ni dia pembawakan ataupun kaedah pemikiran. Macam mana kaedah satu-satu kelompok ataupun satu-satu group of community dia berfikir, kelompok tu berfikir macam mana. Contohlah as a orang Melayu, kan, orang Melayu ni apa, macam mana kaedah dia, yang kita faham lemah lembut kan, lemah lembut, tolong menolong, bergotong royong, tu yang dulu-dulu lah. So itu contoh filosofi of Malay kan. So filosofi ni sangat-sangat luas. So cuma bila kita kaitkan dengan research, itu yang benda yang kita kena fikir betul-betul, kita kena tapis betul-betul filosofi itu supaya dia sesuai dengan kita punya research. And then kita kena ingat PhD ni just a exercise. Bukannya kita nak solvekan masalah mutlak, okey, tapi kita cuba selesaikan berdasarkan filosofi. Okey, next slide. Okey, ini dia punya terminologi ni, inilah yang selalu disebut sebagai branch of philosophy, cabang-cabang filosofi. Okey, dari segi susun atur mungkin ada yang setengah author ataupun filosofer dia akan mention ontologi ni duduk atas, epistemologi ni duduk bawah. Okey, tapi dalam mengikut saya punya pemahaman, ni adalah susunan yang saya dah susun daripada atas sampailah ke bawah bila kita kaitkan dengan research. So first sekali adalah epistemologi. So epistemologi ni apa? So epistemologi ni adalah nature of knowledge. Contoh dia, satu-satu ilmu tu ataupun the existence of knowledge, macam mana knowledge tu begitulah dia. Contohlah alam ni, macam mana keadaan alam ni begitulah dia. So itulah epistemologi. Epistemologi yang besar lah. Tapi bila kita kaitkan dengan kita punya research, so epistemologi dia akan jadi mengecil lagi lah. Let's say kita membincangkan isu dalam bidang facility management. So epistemologi dia adalah facilities management. Dan kita narrow down lagi, ke bawah lagi. Kalau kita nak besarkan lagi epistemologi dia, FM duduk dalam built environment. So kembangkan lagi epistemologi. Okey. Itu kaedah macam mana kita nak kita filtering ataupun kita tapis kita punya pemahaman kita terhadap sesuatu filosofi pembawakan. Okey, ataupun yang mudah our belief in certain area. Okey. So next adalah ontologi. So ontologi ni membincangkan tentang reality. Ada setengah-setengah author dia kaitkan ontologi ini dengan metafizik. Ontologi ini berkaitan dengan apa reality. Epistemologi pemahaman kita tentang dunia ni sebegitu. Dan ontologi ni untuk kita mengetahui reality dia macam mana. Reality dia macam mana. So metafizik pula, metafizik adalah dia
suatu benda yang kewujudan dia belum dibuktikan lagi, tapi kita cuba nak buktikan dia punya kebenaran, the truth. Ontologi kita nak mencari apa realiti yang sebenar. Contoh tadi facilities management is the epistemology. So ontologi kita nak tahu dalam tu dari segi pengurusan facility ataupun operational maintenance dalam facility management tu macam mana dilaksanakan. So itu adalah dia punya ontologi dia. Realiti dia macam mana. Epistemologi ni knowledge, FM, bila kita buat bagus dia akan jadi macam ni, value for money, body performance jadi bagus. Itu dia punya kerangka knowledge dalam satu bidang. Tapi ontologi ni kita nak tengok lagi ke dalam realiti dia macam mana. Realiti dia yang sebenar dekat site ni macam mana. So ada dua kaedah dalam, tapi dalam social science kita kebanyakannya kita biasa menggunakan term ontologi. Ontologi lah. But metafizik ni bidang-bidang lain lah. Adalah setengah-setengah bidang dia memang menggunakan term metafizik. So yang ketiga yang bawah sekali itu adalah zoologi. Zoologi ni dia punya value. So daripada kita punya penelitian, apa value yang kita dapat ataupun apa signifikan daripada kita punya pemerhatian. Okay, so itu adalah zoologi. So bila berkaitan dengan worldview, worldview pula kaedah kita melihat satu-satu fenomena ataupun kaedah macam mana kita melihat dunia ni beredar. Bagaimana dunia ini berjalan. Sama ada worldview, sama ada macam tadilah. Worldview dia sangat dekat dengan term filosofi. Tapi sebenarnya worldview dia duduk bawah branch of filosofi. Di mana worldview ni contohlah kita punya pemahaman terhadap satu dunia, kita ni lebih kepada feminin kan, feminin punya ni. So dia akan, view dia akan macam itulah. Apa-apa yang ada kaitan dengan feminin, dia cuba nak pertahankan. Hak asasi kan, hak asasi. Itu salah satu contoh worldview. Komunis pun salah satu contoh worldview kan. Kerangka pemikiran. Paradigm, okay. Paradigm lebih kepada paradigm ni kita punya dia sebenarnya hampir bunyi dia pun lebih kurang juga. Tapi paradigm ni ialah kaedah macam mana kita nak memahami satu-satu fenomena tu berdasarkan sama ada secara positivism, okay, interpretism ataupun secara pragmatism. Yang biasanya standard research paradigm yang kita secara umum ada 3 lah. Tapi di antara 3 ni ada lagi dia punya pecahan-pecahan. Sebagai contoh kalau positivism, di antara positivism tu dia ada post-positivism. Interpretism macam mana pula. So slide yang lepas ni nanti kita akan tengok apa perkaitan antara branches of philosophy ni dengan research design. So, kita terus mapping dengan research tu sendiri. So bila metodologi ni lebih kepada berkaitan dengan approach. Okay, approach. Dalam kita kalau tengok dia punya flow, epistemologi dia macam satu corong. Filter lah. Epistemologi, ontologi, zoologi dia apa yang kita akan dapat daripada kita punya pemerhatian, dan untuk menjalankan pemerhatian apa kita punya worldview, kita punya belief, kita punya pegangan kan, paradigm. Then dia daripada research paradigm tu, paradigm ni dia akan menentukan apakah metodologi ataupun approach yang sesuai untuk kita menjalankan kajian. So dalam metodologi pun dia ada link dengan paradigm. Ada link. Okay. So far okay boleh ni ke terlalu cepat ataupun ada apa-apa yang ni mungkin perlukan pencerahan. Saya takut cakap seorang-seorang je ni. Boleh faham
Okay. Okey. Reza boleh follow Boleh kot. tak apa, kalau tak tu dia kita boleh Pelan-pelan sambung. masuk lah. Doktor, saya nak tanya doktor, boleh doktor? Sila. Doktor, maknanya kalau ikut dia punya hierarki dia, epistemologi ni paling atas lah, paling dia punya kata boleh dia punya kepala lah. Yes. Lepas tu diikuti dengan Tapi ada ontologi. setengah-setengah, betul. Ada setengah-setengah author dia gunakan ontologi tu duduk atas. Tapi itu tak ada masalah lah. Itu sebenarnya itu kalau istilah dia macam mazhab lah. Mazhab ni dia pakai yang ni dulu. Ada setengah ni dia. Tapi untuk bagi saya lah, kalau nak mudah dia punya susunan nampak jelas and then clear, saya rasa dia start dengan epistemologi, ontologi. Kalau kita nak buang metafizik tak apalah. Tak berkaitan ni kan dengan kita begini. Okey. Ontologi, aziologi, awal sekali metodologi. Daripada aziologi itulah kita dah boleh tentukan kita ni sebenarnya apa research paradigm ataupun worldview macam mana yang kita nak gunakan. Sebenarnya kita punya karakter tu sebenarnya sendiri boleh menentukan kita ni towards yang mana satu. Sama ada kita ni orangnya yang positivism, interpretism, ataupun dia lebih kepada pragmatism punya approach lah, pemahaman. Sebab itu dia akan direct link dengan research approach apa yang kita nak gunakan nanti. Boleh Boleh doktor, boleh. Boleh Okey. Saya proceed dengan next slide ni dia akan tunjukkan apa benda yang saya cerita tadi. Okey. So sekarang ni kita cuba nak bawa pemahaman epistemologi towards metodologi rather than metodologi baru kaitkan epistemologi. Itu dia punya flow sebenarnya tak betul lah. Kalau epistemologi ke metodologi, flow dia macam yang saya cakap tadi lah. Epistemologi, ontologi, aziologi, paradigm and then towards methodology. Kalau kita start dengan metodologi dulu, tu masalah lah kita nak map ke atas balik. Contoh dia, kebanyakan lah bila kita sembang dengan kandidat ni, kau buat kau punya PhD apa? Macam mana kau nak buat? Oh, saya ni nak buat kualitatif lah. Kita jump to metodologi terus. Sedangkan dia punya isu problem tak settle lagi. Tapi kita terus jump. Saya nak buat kualitatif ni. Saya nak buat kuantitatif ni. Sedangkan kita kena settlekan yang atas dulu. Isu dia apa? Problem tu apa? Problem yang kita nak ni. And then yang ni pun isu dengan problem pun kita term tu pun kadang-kadang kita salah gunakan. Isu tu problem lah. Problem tu isu lah kan. Kan dia ada makna yang berlainan. Isu lain, problem lain. So kita cuba ni lah. Okay, so ini filosofi. Filosofi is a critical thinking. Untuk kita nak tahu, kita berfikir secara kritis, and then understanding argument. Untuk kita nak menilai dalam satu-satu kerangka pemikiran akan ada argument. Argument ni kritik lah. Kritik, ada debate. Maksudnya kalau kita nak pertahankan satu-satu filosofi tu tak ada masalah. Sebab dalam dunia filosofi ni tak ada yang betul, tak ada yang salah. Kalau satu benda tu betul, mungkin dia betul untuk masa ni. Tapi masa depan mungkin dia salah. Ataupun kalau benda yang salah, masa ni dia salah, tapi in future mungkin benda yang salah tu jadi betul. So itulah macam mana kaedah kita nak memahami argument ataupun kritik ataupun debate satu permasalahan. And then filosofi ni asking question. Untuk kita nak supaya kita nak sentiasa bila ada apa-apa yang benda yang kita cuba nak analyse,
ataupun satu benda yang kita cuba nak hadam, kita akan banyakkan asking question, come up dengan ni kenapa macam mana dia macam ni. So bila kita banyakkan persoalan, so automatically kita akan kembali pada yang asal. So persoalan yang asal adalah epistemologi. Persoalan yang paling asas adalah epistemologi. Contoh dia, kita ada masalah basikal ke apa kan. Contoh basikal ni nanti saya bawa ada dalam slide. Contoh masalah basikal. So nak memahami basikal, kita kena tahu dalam basikal ni ada apa. Oh, dia ada handle, dia ada ni, dia punya ada tayar kan, ada pedal. So bila kita tahu keseluruhan, barulah kita boleh fokus kepada dia punya apa ni, problem yang sebenar, permasalahan dia. Next, value and reality. Kita nak tahu apa dia punya reality yang sebenar. Sebab reality, value pun dia akan berubah mengikut zaman, kan? And then yang paling penting, philosophy is a high level of examining belief. Macam mana kita nak mematikan pemahaman orang ataupun belief certain kelompok masyarakat ataupun individu. Untuk satu-satu tempoh mungkin benda tu valid, tapi bila sampai satu tahap benda tu mungkin dah tak valid. Contoh dia teori Darwin kan, evolution. Kalau kita as a Muslim kan, terang-terang memang kita akan reject teori ni. Sebab kenapa? Sebab dia bertentangan dengan kita punya epistemologi. Epistemologi kita dalam Quran dah terang-terang bagi tahu kan, manusia ni dijadikan sekian. Tak adalah cerita daripada beruk apa kan. Tapi dia pandai-pandai bawa teori, begini, sekian. Itu sebab pemahaman dia, sebab dia dalam kerangka pemikiran yang macam tu. Yalah dia memang tak ada apa ni. Dapat nasi ke apa? Ke yang nasi? Oh, ada nasi ke? Off mic. Nak nasi kena kenduri lah. Okay, so next kita kaitkan filosofi ni dengan branch ataupun element of filosofi yang kita dah discuss tadi. First kali epistemologi, second ontologi ataupun metaphysics, third kita ada axiology, worldview, paradigm. Daripada axiology tu dan kita tentukan worldview yang macam mana kita nak, yang sesuai dengan kita punya belief, kita punya pembawaan, and then barulah kita kaitkan dengan metodologi. Okay, ini element of filosofi. Yang biasa kita dengar ni dalam term-term ni yang kita familiar, metodologi je. Nak buat apa? Oh, metodologi sekian. So kita mapkan element of filosofi ni dengan research design. So research design rasanya semua orang tahulah dalam tu ada apa kan. So dalam research design, first kali kita kena tahu research isu dia apa. Ataupun dalam perkataan yang mudah, research isu ni itulah kita punya topik sebenar. Macam tadi yang saya mention, research isu dia facilities management. So topik dia facilities management. So epistemologi dia berkenaan dengan facilities management. Kalau orang lain bidang construction management, epistemologi construction management. So isu dia, topik dia adalah berkenaan dengan construction management. So next, on ontology, kita akan kembangkan daripada isu tu, kita cuba identify research problem. So macam mana nak kaitkan ontologi dengan research problem? So ontologi adalah macam mana dia punya persoalan dia lah, what is reality? Untuk kita nak tahu realiti dia sebenar macam mana. So kita buatlah LR kan, kita study. Ataupun kalau kita dah memang terlibat dalam bidang construction management 10 tahun, 20 tahun, kita dalam tu mesti ada kita punya kita punya asking question. Ataupun dalam tu kita dah fikir, kenapa selalu jadi macam ni
Kenapa itulah dia punya salah satu research problem yang kita boleh bawa. Kenapa selalu delay? Kenapa selalu banyak sangat variation order lah apa semua kan? So kita kaitkan. So kita kembangkan. Dalam satu-satu isu ataupun satu-satu topik akan ada beberapa research problem. Cuma terpulang daripada individu, research problem apa yang kita nak ketengahkan. Kan? Contoh ada 5 problem. So kita fokus pada satu problem je lah. Kita kena ingat PhD jangan nak selesaikan semua masalah lah. So kalau semua benda nak selesaikan, banyaklah dia punya ni. So satu research problem yang jelas, yang clear. So daripada situ kita akan develop. Yang ni pun susunan pun mungkin akan berubah. Sama ada kita nak set research objective dulu, kemudian research question, ataupun research question dulu baru kita develop research objective. Dua-dua pun tak ada masalah. Debate memang ada. Ada yang cakap research objective dulu, bila dah identify problem, dan kita set research objective, baru ada research question. Ada yang mention kena ada objective dulu, lepas ada objective, barulah kita develop apa persoalan-persoalan daripada setiap objektif. Tak ada masalah, tak payah nak bergaduh ke apa kan. Tapi yang clear, research issue dia apa, dan kita identify research problem, kemudian kita develop research question, terpulang ikut kita nak yang mana satu, research objective ataupun research question, yang tu kena clear. Research objective ataupun research question mestilah menghala ke arah axiology. Dia akan beri benefit kepada kita punya kajian. So research question, research objective mestilah menyokong research M. Research M ni lah sebenarnya kita punya novelty tu nanti. Kita punya new knowledge ataupun kita punya significant finding, axiology dia, berkaitan dengan axiology. Contohlah daripada bila kita dah settlekan all the objective, then semua ni akan menjawab kepada research M. Apa matlamat kita nak buat satu-satu kajian? Yang paling standard, yang paling biasa yang kita dengar, to develop framework, model, kan? Benda ni, benda yang ni lah. So itulah dia punya ni. So kita takkan jumpa lah dalam satu research tu dia develop ada 2-3 model. Itu boleh, tak ada masalah. Tapi untuk apa kan? So better kita fokus, selesai satu research model, dah lah. Yang lain-lain tu bagi kawan-kawan lain buat lah. Kan? Kita seorang-seorang nak buat, payah juga kan? Okay? Boleh faham Okey Doktor, boleh. Okay. So bila kita dah identify tadi research problem, research question, objective semua kita dah set, and then kita dah setkan juga apa kita punya M, at the end kita dah tahu, aku ni sebenarnya aku nak develop model. Bila kita dah tahu apa benda kita nak buat, then barulah kita akan menghalakan ataupun meluruskan kita punya ni, saya ni sebenarnya nak ke arah yang macam mana. Research ni sesuai dia punya paradigm dia, worldview dia mana yang sesuai. Sama ada dia sesuai ke arah positivism, interpretivism ataupun pragmatism. So sebenarnya ada banyak paradigm. Research paradigm ada banyak. Cuma untuk memudahkan pemahaman, personally bagi saya lah, better kita fokus pada 3 benda ni lah. Positivism, interpretism dan pragmatism. Kalau nak di antara tu, antara positivism dengan interpretism, dia ada post-positivism, critical theory tu, tapi yalah, tak apalah bagi orang lain lah yang fikir tu. Tapi untuk memudahkan konteks kita punya pemahaman, saya mencadangkan 3 benda ni je. Positivism, interpretism dengan pragmatism. So positivism ni apa dia? So dia ada kaitan dengan metodologi. 3 ni
Okay, positivism. Ini mana pen tak ada. Okay, saya nak highlight Positivism dalam bila metodologi, positivism ni dia ada kaitan dengan ni. On methodology dia lebih cenderung kepada deductive approach. Interpretism dia lebih cenderung kepada inductive. And then pragmatism bawah ni inductive. Maksudnya pragmatism ni dia combine dua-dua, inductive, deductive. So deductive approach ni lebih kepada quantitative approach. Inductive lebih kepada kualitatif. Inductive dia combine lah, sama ada kuanti, kuali ataupun kuali, kuanti, ataupun kita sebut sebagai mix method. So bila kita dah clear yang tu on methodology, and then barulah dia akan bawa ke dalam lagi untuk kita nak jalankan kajian tu, kita nak gunakan apa? Kita nak gunakan teori ataupun konsep. Kalau positivism, okay, deductive approach, kebiasaan, okay, normally kebiasaan kita akan menggunakan teori. Inductive kita akan lebih kepada konsep. Okay, mudah faham macam ni. Kalau deductive quantitative approach, so kita akan merefer, kita dah ada dia punya, kita akan kita akan cuba selesaikan problem itu berdasarkan existing teori ataupun existing model. So daripada situ kita akan develop theoretical framework. So untuk interpretism, inductive, qualitative approach, biasanya kita tidak ada sandaran teori. So apa yang kita buat, kita akan merangka konsep. Kita akan ada, okay, contohlah nak buat ni kita tak ada teori. So apa yang kita buat, sebab dia benda yang kuali ni dia lebih kepada kita nak tahu satu-satu fenomena tu secara lebih dekat, close kan, kita secara dekat. So kita interview orang ni, so kita dapatkan, and then kita dapat dia punya pattern ataupun dia punya attribute. So attribute tu lah kita cuba mapkan, and then jadilah dia sebagai konsep. Dan konsep tu lah kita yang panggil conceptual framework. So itulah beza antara theoretical framework dengan conceptual framework. Ada soalan? Ada soalan? Ya, Assalamualaikum Doktor. Salam betul lah, ya. Nak tanya tentang aziologi ya. Aziologi yang saya baca untuk epistemologi dengan ontologi samalah. Sampai aziologi, itu yang saya uraikan tentang etik dan estetik. Sebab etik, yang saya baca, yang saya faham, aziologi dia kata adalah value dalam apa yang kita kaji tu, apa yang baik, apa yang tak baik. So saya jelaskan dalam aziologi tu tentang etik, macam mana kita jalankan data collection semua tu. Lebih menceritakan tentang etik dalam research tu. Betul ke? Betul. Ada setengah bidang, kalau bidang yang fokus pada aziologi, dia akan menceritakan berkenaan dengan etik je, value je. Tapi yang sekarang ni, kalau tengok yang apa yang saya susun ni, kan, aziologi ni dia lebih menunjukkan value dia dalam kita punya kajian tu, apa value yang kita cuba nak tonjolkan, apa benefit, apa signifikan yang kita cuba nak keluarkan. So nak mudah faham, maksudnya kita punya aim lah dalam kajian ni. Dalam kajian ni apa yang kita nak buat. So towards expectation result lah kan. Yes, towards aim tu pula kan, towards M tu betul lah yang Nasir kan? Ya. Suara tu suara orang ni kan. Alamak. Research M bila dia punya
betul lah tu etik dia punya ni, tapi tu etik tu adalah proses untuk kita nak mencapai kita punya outcome tu, kita punya significant finding, kita punya aim. Betul lah tu. So dalam azology yang saya describe dalam tu adalah dia detail tentang ethics, macam mana data collection, itu finding tu, macam mana kita control dia punya data semua. Macam tu, saya tak pergi ke aim tu, so mungkin lah boleh lepas ni saya tambah bagi clear apa dia punya expectation result tu kot. Kita tambah sikit. Maksudnya kenapa Nasir control on dia punya ethics, kenapa control ni semua ni kan? Tujuannya untuk kita capai kita punya aim. So aim dia apa? Kalau aim dia, betul lah. Kalau macam aku nak develop framework, so aku nak pastikan aku punya aim ni, aku punya framework ni betul-betul term, sama ada kita nak pakai term boleh di generalize kan, ataupun framework ni betul-betul buat masa ni memang fit untuk this situation ataupun area of study. Macam tu. Okay. Alright, thank you. Clear. So dia bila dah bawah tu teori, konsep. So part ni pun kadang-kadang orang confuse juga, theoretical, conceptual. Ini pun jangan ni theoretical dengan conceptual framework ni pun still ada debate juga, ada kritik juga. Ada yang interchange lah. Ada yang walaupun dia refer pada teori tapi dia tetap menggunakan juga conceptual framework. Sebagai contoh macam saya sendirilah. Dalam saya punya kajian berkenaan dengan knowledge sharing dalam facilities management organization, PFI project. Okay. So dalam chapter 4 tak silap, dalam research methodology, terang-terang saya mention, saya develop saya punya conceptual framework based on theory of planned behavior, TPB. Walaupun saya refer teori, tapi at the end bila saya dah settle yang tu, saya declare sebenarnya saya dah develop, saya dah propose conceptual framework, and then dah ada conceptual framework, then framework tu saya test untuk saya develop saya punya model. Pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma apa yang saya cuba bawa dalam ni, ini adalah contoh macam mana kita nak pecahkan dua benda tu. Teori dengan konsep. Teori ni datang daripada secara didaktif, konsep ni dia akan datang secara induktif. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, siapa-siapa yang buat research secara kualitatif, dia akan, kebanyakan research dia at the end dia punya aim dia akan to propose conceptual framework for bla 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 bla. Kalau yang buat secara didaktif, dia akan mention dalam itu knowledge sharing model bla 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 bla, new business model lah apa. Itu yang biasanya yang menggunakan secara theoretical lah, teori. Deductive approach. So hopefully saya boleh you all boleh follow lah daripada atas tu dia punya ni. So sebenarnya dalam PhD apa yang ada dalam slide ni sekarang ni, ini adalah kebanyakan persoalan-persoalan yang biasanya kita highlight dalam PhD. Cuma dalam metodologi ada isu yang berlainan lah. Dalam metodologi ada dia punya tools, method kan. Itu tak apa, yang tu kita boleh belajar kan. Kalau secara kualitatif apa biasa kita buat, interview, semi structure interview. Kalau secara kuantitatif kita buat apa, questionnaire survey kan. Benda tu benda yang dah memang dah ada dah dia punya ni. Kita and then tools ataupun teknik macam ni kita nak analyze, benda dah available. Nak pakai SPSS ke, nak pakai Smart PLS, nak pakai NVivo, yang tu pun kita kena tengok jugalah. Kualitatif ada dia punya list of software yang sesuai. Kalau kuantitatif pun ada dia punya list of software kan. So my advice, buatlah benda yang mudah dalam kita punya capacity.
yang mana kita boleh buat. Contoh kalau kita ada masalah in terms of writing, kita ada masalah nak menggoreng kuali kan, nak menggoreng. So better kita go for positivism, deductive approach. Kalau kita tak confident dengan deductive approach, nak pergi collect data, nak distribute questionnaire, tapi questionnaire boleh buat online kan sekarang. Lebih suka dengan to observe fenomena secara face to face ataupun close. So better you proceed dengan inductive approach. So terpulang, tak ada masalah. As long kita boleh settle dalam tempoh itulah. 3 tahun lah kan, tak payah lama-lama lah. Banyak benda lagi nak buat. Okay, so flow dia daripada atas ke bawah. So identify dulu, isu dia apa. So bila identify isu, kita dah clear dengan isu, barulah kita boleh, oh dalam ni ada problem lah, begini-begini. Dalam banyak-banyak problem tu, cuba identify problem yang betul-betul kita rasa benda tu signifikan, orang ataupun term yang biasa kita ni lah, orang tak buat lagi ataupun kurang study pasal tu, dan kita rasa dia boleh mendatangkan impact ataupun signifikan dalam kita punya study, boleh jalan, tak ada masalah. So untuk berkenaan dengan isu problem macam nak develop ni, rasanya yang ni Reza okey lah. Reza nanti dalam kelas nanti kita akan hands on benda ni, identify isu dia apa, sampailah kalau boleh sampai tahap kita develop theoretical framework ataupun conceptual framework. So sepatutnya, sepatutnya daripada theoretical framework ataupun conceptual framework tu, kita dah boleh buat instrumen. Instrumen tu dah ready dah sepatutnya. Instrumen tu apa? Instrumen macam mana kita nak collect data lah. Sama ada instrumen dia secara questionnaire, semi-structured interview ataupun apa-apa teknik yang kita nak gunakan. Okey, ini secara keseluruhan overview. So epistemologi tu apa? Epistemologi tu set of basikal lah. Maksudnya set of knowledge. Basikal tu macam mana keadaan basikal tu, itulah dia. Ada handle, ada tayar depan, tayar belakang, ada seat kan. Itu epistemologi. Kalau epistemologi yang secara yang kira ultimate punya thinking, dia membincangkan berkenaan dengan kehidupan, kematian, about alam. Dia bincang benda-benda macam tu. Tapi dalam research pasal FM takkan nak bincang pasal tu kan, tak sesuai lah. So kita kecilkan lagi, kita fokus lagi. So epistemologi kita ni apa? So epistemologi dalam gambar ni, epistemologi dia adalah a set of bicycle. Ontologi problem. Dalam ni mungkin ada problem dekat seat, ada problem dekat pedal, dekat dia punya handle, dekat brake system. Mungkin ada problem dekat tayar depan, dekat rim, dekat ni. Cuma dalam banyak-banyak problem tu kan, ontologi dia, kita nak fokus yang mana? Ambil satu yang signifikan dah lah kan. Yang lain-lain bagilah kawan ni kau buat ni, kau buat ni. Cukup lah. So axiology dia value, M, signifikan dia apa? Kalau contoh dalam gambar ni, ditunjuk pada gear kan. Ontologi problem dekat gear. So dari axiology, value dia kan, signifikan dia. Daripada kita punya research tu nanti, kita akan improve the gear system. Ataupun kita akan menambah baikkan lagi dia punya proses, dia punya changing gear ke apa kan. So secara tak langsung, axiology ni sebenarnya dia akan menambahkan added value pada kita punya bicycle ni. So kalau you all perasan yang ada dalam definition apa dia PhD tu, ni lah sebenarnya. Dia dalam satu bulatan yang besar, dia ada satu titik kecil je. Sikit je. Cuma how we solve the problem, kita selesaikan masalah tu back to basic yang tadi. Kita asalnya daripada epistemologi. Kaedah macam mana kita nak berfikir, kita punya pembawaan, kita punya belief, framework kan, kerangka pemikiran. So
So kita bergantung pada itu. So explanation berdasarkan yang tu lah. So kalau yang tu kita dapat explain epistemologi, kita punya research, sampailah on dia punya metodologi, memang superb lah. Kita tak perlu nak explain terlalu dalam pasal konsep filosofi yang higher ranking, tak perlu. At least ada elemen tu bagi saya memadai. Okay. So I think itu yang last quote untuk saya punya slide. Okay. Ada soalan yang kita boleh bincang. Secara keseluruhannya macam itulah. Cuma secara detail, hands on, macam mana nak develop daripada isu pergi kepada itu, memang kena specific time lah. Masa singkat macam ni tak agak ni lah. So hopefully saya punya apa yang saya dah share tu boleh buka lah sikit. Ke ada some ada argument ke ataupun ada penambahan ni, tak ada masalah. Kita belajar. Kita sama-sama belajar. Asrul ada nak ni highlight? Tak ada. Okey. Jelas. Jelas sahabat-sahabat kita dari mana tadi? Usin siapa? Ebah. Saya. Ya, saya betul. Jelas betul. Pemahaman yang sama ke atau berlainan? Sebenarnya saya buat kerja tentang halal. So saya boleh boleh relate dengan saya punya kajian tu. Betul. So nampak lah apa yang nak buat. Betul. Sebenarnya PhD ni dia trend kita untuk macam mana kita nak solve satu-satu permasalahan tu, isu tu berdasarkan ranking ni lah. Filosofi punya ni. Sebab tu kalau di barat dia ada satu Greek kan, ada banyak Yunani punya ahli-ahli falsafah yang dia berkembang kan. Sebab dia kembangkan kaedah pemikiran tu. So sama juga dengan Doctor of Philosophy. Tujuannya untuk kita cuba untuk solve satu-satu masalah tu berdasarkan kerangka pemikiran yang macam ni lah. Nak solve satu masalah, kita tak boleh terus jump pergi metodologi. Kita kena tengok dulu, okey, isu dia apa kita nak ni. Contoh isu dia macam tadi lah, cerita lain lah, halal management. Makanan halal punya ni lah kan. So nak solve problem, kita kena tengok dia punya kerangka keseluruhan, skop besar dia macam mana. Barulah kita boleh kecikkan kan. And then kita kena ingat PhD ni bukan untuk menyelesaikan masalah dunia. Tak. Cuma PhD ni adalah dia semata-mata sebagai exercise. Dia train kita cara berfikir, nak solve problem, kita kena back to basic. Dia punya filosofi dia yang asal. Doktor, nak tanya. Adakah menjadi satu kesalahan kalau epistemologi semua philosophical stance ni tak dibincangkan dalam thesis PhD? Sebab saya ada jumpa kawan yang buat PhD di universiti lokal lah, bukan UiTM. Bila saya cerita pasal epistemologi, ezoologi semua ni, dia macam tak tahu, dia tak pernah dengar. Dan saya kata lah cuba bincang dengan supervisor kan. Supervisor dia kata tak perlu, dia kata teruskan dengan terus method. So adakah benda ni kalau tak ada dalam thesis PhD jadi satu kesalahan ataupun masih boleh diterima? Okey. Dia kalau dia faham sebenarnya dia dah selesaikan masalah tu, sebenarnya itu dah dia dah refer salah satu paradigm tu, filosofi tu. Cuma dia tak mention dalam tu. Sebenarnya hakikatnya dia dah ikut filosofi tu.
Cuma dia tak sedar. Oh sebenarnya aku ni pakai filosofi ni. Clear ataupun based on 3 paradigm tu. Dia buat method apa? Kuantitatif atau kualitatif ataupun mix. Kalau contohlah dia buat secara kuantitatif. Terang-terang approach dia adalah positivism. Positivism. Ataupun kecuali kalau bila dia dah buat kuantitatif, dia dah dapat result, dia dah come up dengan proposal, and then dia nak validate dia punya finding tu, then itu akan jadi post-positivism. Sebab dia nak validate, dia dah dapat tapi dia nak validate balik. Tapi saya secara personal, kalau dia tak mention filosofi dalam dia punya tu, so rasanya tak sesuai lah Doktor of Filosofi. Kan? Tapi dah lepas tak apalah nak buat macam mana kan. Tapi pembawakan dia ni bila dia supervise student nanti, so dia akan jadi isu yang samalah berulang. Oh tak perlu, ni filosofi tak perlu. Sebab tu sekarang ni kalau baru ni saya ada ikut webinar lah dengan dekat UTM. Dekat UTM pun dah start. Dia nak approach yang sama juga, to put back filosofi dalam doctorate of philosophy. Sebab itulah uniqueness of PhD berbanding yang lain. Kalau tak ada beza pun dengan master ni degree. Itulah saya faham yang tentang filosofi ni bila saya tengok Onion model tu kan. So saya cakap kata ini maknanya macam engkau dah skip dia punya step tu, terus ambil ke tengah method. Kau tak ambil yang bahagian luar dia tu kan, yang secara menyeluruh. Tapi dia tanya supervisor dia kata okey tak apa, skip je benda tu. Kata tak apalah kalau supervisor dah kata macam tu kan. Tapi just kita share je lah kan dengan dia, sebab nama pun falsafah sepatutnya pada pendapat saya kan, sepatutnya kita kena tahu lah benda ni kena ada dalam tesis tu. Betul. Sepatutnya. Yelah, sistem dah berjalan, and then sistem ni dah terbentuk macam tu. Orang yang menilai pun amalan macam tu juga. Yang ni pun, yang examiner pun, so dia akan ni tak ada apa, tak ada masalah. So hopefully lah dalam masa-masa yang akan datang, so orang akan lebih back to basic lah, dia punya framework yang asal. Sebab dia sebenarnya bukannya susah pun. Cuma sebab kita tak nak faham, kita tak nak belajar, kita tak nak cuba faham apa benda yang ni. So tu yang jadi, filosofi, tak payah, benda ni tak payah discuss. Benda ni buat pening. Tapi sebenarnya mudah je. Rasanya saya dah cuba buat yang paling mudah lah kot. Tapi kalau bila kita baca memang dalam satu-satu kerangka pemikiran, dia punya pemahaman filosofi ni macam ni. Memang kalau ni boleh hanyut jugalah. Boleh hanyut. Cuma kita kontrol lah kita punya pemahaman tu for the purpose of research. Untuk kita nak selesaikan exercise lah. Kita nak solve satu masalah, begini kaedah dia. So dia punya justification tu akan jadi kuat lah. Kenapa buat macam ni? Sebab ni filosofi dia begini kan. Tak adalah terus jump. Kenapa buat macam ni? Saya nak buat kuantitatif lah. Kenapa? Yelah sebab saya nak buat kuantitatif. Masalah lah. Kan? So kena adalah jawapan yang yang tadilah kita cakap wisdom tu kan. Yang berdasarkan kepada fakta kan, sandaran-sandaran tertentu. Boleh? I think 1 jam ni sangat padat lah. Doktor, saya nak tanya boleh? Sila. Doktor, kalau method kita menggunakan abductive iaitu mixed method, ada kuantitatif dan juga kualitatif, tapi kita punya at the end product tu kita nak hasilkan lebih kepada conceptual framework. Sebab kalau macam kuantitatif kita ada theoretical framework dan juga kualitatif kita ada conceptual. Tapi macam mana kalau abductive, mestikah kita produce dua-dua framework juga?
Ataupun sebab saya lebih kepada untuk produce ataupun provide guideline macam framework, lebih kepada conceptual framework. Jadi kalau mixed method tu kena ada dua-dua ke atau satu je tak kisah? Okay. Yang ni pun ada debate juga sebenarnya ni, mixed method ni. Ada some scholar, dia mention, memang terang lah dia mention, mixed method ni adalah method yang salah. Method yang salah. Seolah-olah macam kita buat dua PhD. Ada satu pemahaman, PhD ni sepatutnya ada satu method yang jelas je. Method contoh kuantitatif, dapatkan result secara kuantitatif, and then apa result dia, itulah dia. Kalau secara kualitatif, result dia macam tu, itulah dia. Tapi bila mix ni dia ni asal-asal mix ni kebanyakan daripada UK lah. Kan dia punya ni. So bila mix ni, dia akan maksud dia nak gunakan bila dia dapat secara jawapan finding secara kuantitatif, and then dia nak validate ataupun dia cuba nak kuatkan lagi, nak dapatkan lagi sokongan secara kualitatif. Ataupun kalau first dia buat secara kualitatif, and then dia cuba nak dapatkan sokongan terhadap dia punya result tu secara kuantitatif. Itulah asal-usul kenapa jadi macam tu. Ataupun kita selalu dengar as a triangulation. Kan, nak validate balik yang dia punya tu. Tapi kita kena tengoklah, kalau mixed method, kalau pemahaman sebenar mixed method, sebenarnya kalau research tu 50% kuantitatif and then another 50% secara kualitatif, and then baru kita boleh declare as a adaptive mixed method lah. Tapi kalau kebanyakan research tu, main finding daripada research tu secara kuantitatif, walaupun ada elemen-elemen kualitatif, kita ada buat focus group, kita ada buat interview sedikit, tapi itu dia, sebenarnya research tu sebenarnya didaktif, still kuantitatif lagi. Macam saya dulu, masa awal-awal saya ada buat focus group, and then at the end saya come out dengan research model, model lah, guna Smart PLS secara kuantitatif. Walaupun kalau orang yang di luar saya punya research, dia akan nampak research ni seolah-olah macam mixed method. Tapi sebenarnya saya dah clear cut dalam tu, saya mention focus group discussion ni hanyalah untuk tujuan menyokong saya punya research problem. And then saya declare dalam tu memang purely saya punya research ni as a kuantitatif. Jadi doktor, mana lebih preferable? Guna dua method ke atau pakai satu method saja? Pilih satu method saja. Okay, pilih satu method. And then biasanya kalau walaupun ada elemen-elemen tambahan, contoh kita interview orang kan, tapi kita kena pegang pada satu lah. Contohlah kalau kita dah buat secara kuantitatif, kita responden ada 100 orang ataupun 200, 300 orang. Tapi lepas tu kita pergi, contoh kita nak validate dengan orang yang secara kualitatif interview terhadap 5 ataupun 6 orang. Kita nak pegang yang mana? 6 orang punya view, pendapat, ataupun yang 100 ataupun 200 orang punya perception tu. Kita nak pakai yang mana? So yang kuat yang tu lah kan, yang ramai. Sebab tu research method ni dia kena clear. Satu je. Kalau kita nak dapatkan result secara kuantitatif, apa yang dapat tu, dia punya result tu, itulah dia. Kalau secara kualitatif, berdasarkan 6 orang punya expert, so-called expert ni, view dia, yang dia finding yang dia dapat, itulah dia. So dia akan jadi conceptual framework lah. Itu lagi clear lah. Cuma masalahnya kadang-kadang SB ataupun ada some scholar ni tak cukup lah. Research ni tak cukup lah, dia punya tahap kepayahan tu, dia punya ni kan, kena ni lagi ni, kena dalam lagi. Tapi sebenarnya satu method you dah clear daripada awal, epistemologi, ontologi you dah well explain, itulah dia. Itulah you punya final result tu, itulah you punya PhD.
Boleh clear? Clear, clear. Cuma kena masa DRP kena convince ni lah examiner ataupun panel. Kena tunjukkan flow tu betul, nak buat macam ni, dah ada target responden, dia punya research aim pun clear, apa benda yang kita nak hasilkan, benda tu clear, insyaAllah okey, tak ada masalah. Saya pernah juga, ada juga panel yang ni soalan, oh you dah buat berapa tahun? 3 tahun lah. 3 tahun ni belum PhD lagi ni. Ada juga yang macam tu. Ataupun dia punya mindset dia, oh you develop frame model ni based on berapa model? Saya cakap saya refer 33 model. Saya cakap oh tak cukup, at least 100 ni. So masalahnya dia punya argument dia refer mana? Kan? Ada tak standard yang mention okay PhD kalau you nak develop ni ada 100 model ni? Tak ada. So different setting, different context of research, so dia akan ada different situation lah. So kita boleh kita try to convince ni problem clear, you punya research objective clear, insyaAllah boleh. PhD develop model, propose model, framework ke apa kan, itulah cukup lah. Ya tadi Syah Mimi ada ni, Mimi. Oh tak ada, sebab macam doktor pun dah jawab dah. Sebab macam my study pun lebih kurang macam tu rasanya. First I punya prelim survey, basically I nak interview expert. So dapat untuk keluarkan main survey lah. So once dah keluar main survey tu, then I develop through tools kan. So dan tu akan jadi sebenarnya kuantitatif lah kan. Yes. Apa masukkan je dalam dia punya analisis itu untuk prelim punya ni lah. Tujuannya untuk nak menyokong research instrument, nak menyokong questionnaire tu. Tujuannya itulah. Boleh, tak ada masalah. Let's say lah. Doktor declare satu je. Cuma doktor, let's say lah kalau macam my study ni memang I perlukan expert punya view untuk keluarkan the variables. Maksudnya the variables is not still not done yet lah, tak ada lagi. Dan kemudian baru I develop I punya checklist lah. Adakah itu dilihat sebagai quali, mix ataupun kuanti yang dah jadi confused lah. Variable daripada expert tu tujuannya untuk develop research instrument lah, untuk develop tapi lain-lain attribute ataupun variable yang lain-lain tu you dah ambil from previous semua lah. Betul. Itu still consider as quantitative lah. Okay. Right. Sebab itu yang dia macam lebih kurang macam apa yang saya buat lah. Tujuan awal kita buat focus group ataupun prelim study tu, kita nak tengok overview dia ada sama tak dengan LR ataupun ada tak attribute selain daripada apa yang ada dalam LR. Boleh. Okay, faham. Thank you doktor. Alright. Okay doktor, saya nak share sikit lah. Boleh. Tentang isu mixed method ni. Saya tak tahu dalam ni ada tak orang AD je ke saya seorang je. Dalam nature art and design, benda ni jadi daripada level degree lagi, undergraduate sampai ke postgraduate. Saya banyak jumpa yang buat survey, dia collect kuantitatif, kemudian dia nak verify dia punya data tu, dia jumpa expert. Yang expert tu belakang tu dia buat interview secara kualitatif dan dia declare dia punya method tu sebagai mixed method. Dan yelah lepas buat bacaan semua macam yang doktor bagi tahu tu, saya ada tu baca Creswell ke apa. Dia kata memang dia kata itu bukan kaedah yang dipanggil mixed method ataupun pragmatism kan. Dia kata kalau yang real mixed method, contohnya dia buat kuantitatif, dia buat survey 50 orang, dia kena jalan sekali kualitatif juga yang sama kan, soalan yang sama kuantitatif, soalan yang sama untuk kualitatif, jalan sekali, kemudian kedua-dua data tu baru dia merge dan dia analyse, keluar satu finding.
bukannya kualitatif tu follow up di belakang. Yang tu bukannya menjadikan dia mixed method. So benda ni saya cubalah share dengan kawan-kawan dalam fakulti AD, harap benda ni boleh diubah lah kot. Sebab memang daripada saya buat degree, master, memang benda-benda tu declare sebagai mixed method. Lepas kita baca baru kita nampak benda ni belum cukup untuk dijadikan mixed method. Sebab di ujung tu sikit je kan, dia macam 20% saja support pada data tu. Itulah rasanya. Itulah dia punya isu dia. Sekarang ni pemahaman yang salah tu, ini kena cakap lembut ya, pemahaman yang salah. Kan? Maksudnya bila peringkat degree memang menakjubkan lah. Ada certain school kan, bila peringkat degree punya, peringkat degree ni academic project je, bukan thesis. So dia akan hasilkan academic project. So academic project ni paling simple dia punya ni, dia menjawab what dia, what. Contoh dia, apa persepsi orang terhadap satu-satu fenomena. Dah cukup. Deskriptif. And then bila peringkat master, what, dia akan menjawab pada what and what, why. Dia akan menjawab majority cakap macam ni, and then kenapa? Disebabkan oleh bla bla bla, refer LR. Okay, itu master. PhD, what, kita objektif biasanya lah, objektif satu what, to identify bla 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 kan. What, why and how. How itulah kita punya ni. So macam dia nak solve problem tu, kita develop model. Itulah how tu. Itulah beza dia. Degree, academic project. Master, dissertation lah, disertasi. PhD, barulah kita panggil thesis. Tapi sekarang ni degree pun thesis juga. Kan? Master pun thesis juga. Tapi sebenarnya dia ada perbezaan tu. Degree, kalau tengok degree lah, nak buat mixed method. Tapi budak yang buat tu, dia buat masa part 5, part 6. And then masa dia buat tu pula, dia ada ambil subjek-subjek lain. So apa benda kita nak expect budak tu boleh buat mixed method? Lepas tu master pula, tempo master setahun setengah, 2 tahun. And then kita nak buat benda yang besar-besar, masa dia singkat je. So tambahan bila PhD 3 tahun, kenapa dia 3 tahun? Sebab ada elemen-elemen filosofi punya injection tu yang nak di identify first year, and then barulah on methodological punya ni, and then final year settlekan writing. Tapi betul lah tu Nasir, memang benda tu yelah, kalau satu-satu benda dah dia punya framework tu dah memang macam tu lah yang dibentuk, so dia akan ni lah. So bila kita against framework tu ataupun cara dia punya cara pemikiran yang macam tu, orang akan ni lah, apa kau ni lain ni kan, melawan arus lah apa semua, masalah. Tapi realitinya macam tu lah. Itulah salah satu the benefit of PhD ni. So kita akan berfikir secara kritikal, dia akan menggalakkan kita membentuk argument kan, menjawab argument kan, untuk kritik, untuk debate dengan cara yang macam ni lah, secara hikmah lah kan. Menarik. Tapi baguslah Nasir ada ada kesedaran. So nanti yang undergrad nanti trend new movement. InsyaAllah kita cuba. Betul. Lain-lain ada persoalan tambahan yang berkaitan ke tak berkaitan pun, as long berkaitan dengan PhD. Faisal, okey tak Faisal? Okey bos. Full. Saya menyerah je. Menyerah. Okay. Ada soalan?
Saya rasa kalau ni untuk saya punya jap, ada chat ni. Okey. So kalau contoh ada persoalan lain, saya tak ada masalah, boleh tanya apa ni through FB ke ataupun ada contact, boleh, tak ada masalah. Saya suka berkongsi, and then bila kita berkongsi tu dia menambahkan kita punya, dia mencambahkan kita punya pemikiran lah. Sebab saya kena bercakap, kalau tak nanti bila dah habis tempoh, dah habis setahun 2 tahun nak ingat balik benda ni. Sebab saya rasa benda ni sangat penting, dan benda ni juga akan membantu kawan-kawan lain yang sedang struggle untuk buat PhD, untuk ni lah GOT ataupun paling penting grade lah, dapat grade insyaAllah. Okey, ada soalan lain kalau ni? Kalau tak ada, cukup untuk setakat ni dulu. Lain-lain Reza, nanti kita jumpalah dalam kelas. Kita boleh discuss lagi, terperinci lah, develop daripada isu, problem sampai dapat research framework ataupun research design yang kemas lah insyaAllah. Boleh ada. InsyaAllah. Haziq pun sama jugalah, Haziq Okay, nanti saya buat appointment kan Doktor. InsyaAllah. Haziq dengan Asrul target 2 tahun setengah lah. InsyaAllah Doktor. 2 tahun setengah draft dah ready insyaAllah. Draft writing ni insyaAllah boleh. Okay, so ada sekejap. Okay, Syikin pun sama jugalah. Tak daftar lagi ni. InsyaAllah nanti daftar, then InsyaAllah selagi boleh ni sharing, InsyaAllah saya akan share lah mana-mana yang patut. Tolong kawan-kawan supaya juga dapat GOT lah. Wish you all the best insyaAllah. So kita sudahilah kita punya session ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita buat next time. Topik, tengoklah kalau ada topik-topik yang menarik yang kita boleh bincang lagi ni, boleh insyaAllah. Saya tak ada masalah. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, kita sudahilah dengan apa ni. Terima kasih. Biasalah tu. Nasir lah. Nasir ni testimoni ni. Boleh insyaAllah kan. Daripada bujang sampai hidup berdua kan. Allahu Akbar. Okay. So kita sudahilah kita punya sesi pada hari ni dengan tasbih kifarah. Semoga semua dapat manfaat lah. Nanti insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan upload lah kita punya session ni dalam YouTube ke ataupun mana-mana saluran. InsyaAllah. Okay, so kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Salam.